Depression, anxiety, apakah itu? Nampak seperti normal, macam perkara biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam program 10 minit bersama kaunselor. Nama saya Muhammad Ridwan bin Samta, merupakan kaunselor pelatih di Unit Kejaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan apakah itu anxiety dan apakah itu kemurungan ataupun depression. Mari kita sama-sama lihat. Kemurungan ialah gangguan yang melibatkan dengan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu akan merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti yang dilakukan seharian. Ia boleh berlarutan sehingga sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina serta bangsa. Kemurungan boleh berlangsung ataupun berlarutan sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Sehingga kan kemurungan ini boleh menjadi satu perkara yang kritikal dalam diri kita. Depression ataupun kemurungan, adakah suatu perkara yang sama dengan stres? Jawapannya tidak. Stres ialah melibatkan dengan perasaan yang mungkin kita berhadapan dengan sesuatu perkara. Sebagai contoh peperiksaan, kita sedang berhadapan dengan peperiksaan, kita akan rasa takut, kita akan rasa gemetar. Namun begitu, perasaan ini akan hilang apabila kita sudah tamat benda tu. Sebagai contoh macam saya cakap tadi, bila kita berhadapan dengan peperiksaan tu, kita akan berasa takut, nervous. Tapi kita dah habis sahaja peperiksaan tersebut, maka kita dah akan hilang rasa semua tu. Berbeza dengan depression. Depression pula adalah perkara ataupun melibatkan dengan perasaan yang mungkin dia berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu berterusan. Ataupun depression ni, kalau bahasa mudah ataupun contoh yang boleh saya gambarkan sebagai contoh, kita kehilangan ibu bapa. Benda tu berterusan. Dan walaupun ibu bapa tu dah tak ada, tapi kesedihan yang kita rasa tu berterusan sehingga memberi kesan kepada diri kita. Antara simptom ataupun gejala yang melibatkan dengan depression, yang pertama ialah melibatkan dengan perasaan. Seperti yang saya kongsikan, kesedihan ini perlulah melibatkan dengan tempoh yang agak lama ataupun agak panjang, iaitu melibatkan sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun lebih. Yang kedua ialah hilang fungsi kehidupan seharian. Sebagai contoh, mungkin dia seorang pelajar, dia tak boleh berfungsi dengan baik sebagai seorang individu yang digelar sebagai seorang pelajar. Dia tak boleh buat assignment, dia tak boleh pergi kelas. So, dia mengganggu fungsi kehidupan seharian dia. Yang ketiga ialah gangguan daripada segi tidur. Mungkin tidur dia agak tidak stabil, mungkin bangun terlalu awal ataupun tidur yang berpanjangan. Simptom daripada segi fisiologi pula, ia melibatkan dengan rasa sakit kepala, rasa sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Individu yang terlibat dengan depression juga, dia susah untuk buat keputusan dalam kehidupan seharian dia. Jadi dia susah untuk memberi keputusan, susah memberi arahan dalam suatu perkara yang dilakukan. Depression juga mempunyai kesan sampingan yang lain. Antaranya ialah mulut kering, sembelit, masalah puding kencing, masalah seksual, penglihatan yang kabur, serta pening-pening kepala. Dapat beberapa penyebab ataupun punca berlakunya kemurungan ataupun depression. Antaranya ialah yang pertama, iaitu daripada segi perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia. Seterusnya ialah daripada segi bakal keturunan, iaitu seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghidapi kemurungan itu sendiri. Yang ketiga ialah daripada segi persekitaran, iaitu melibatkan dengan peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga, iaitu melibatkan dengan sosial. Seterusnya ialah daripada segi ubat-ubatan. Setengah jenis ubat, iaitu meliputi dengan melibatkan dengan ubat darah tinggi yang boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut tidak digunakan ataupun diberhentikan daripada digunakan. Selain itu, peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arak, ataupun menghidapi penyakit yang serius atau tinggal bersama dengan orang yang menghidapi penyakit tersebut.
Selain itu juga, kehilangan orang yang disayangi dan baru melahirkan anak juga merupakan penyebab ataupun simptom yang boleh mencetuskan kemurungan dan ataupun depression dalam diri kita. Antara pencegahan awal yang boleh diambil oleh seseorang itu supaya tidak terlibat dengan depression ataupun kemurungan ini, antaranya ialah ketahui penyakit yang berada di dalam diri sendiri. Yang kedua, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Bertenang dan bersikap positif. Amalkan gaya hidup sihat seperti menyertai aktiviti yang boleh buatkan kita rasa gembira. Contohnya macam bersenam, menonton wayang, menyertai aktiviti keagamaan ataupun aktiviti sosial. Dan akhir sekali, pecahkan tugasan yang besar kepada tugasan yang lebih kecil dan kita boleh fokus dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Adakah penyakit kemurungan ini boleh dirawat? Anda semua tidak perlu risau dan tidak perlu bimbang kerana penyakit kemurungan ataupun depression ini boleh dirawat. Ini dinyatakan melalui statistik iaitu lebih daripada 80% daripada pesakit yang menghidapi kemurungan ini boleh disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan intensif. Kita semua mengalami debaran ataupun keresahan dari semasa ke semasa. Bagi kebanyakan orang, rasa panik, fobia, gugup, gementar ataupun bimbang adalah lumrah ataupun hanya perkara yang biasa ataupun sementara. Namun bagi sebahagian daripada kita, keresahan berlaku terlalu kerap sehingga kan ia mula bertukar menjadi satu gangguan yang tidak normal. Jika kita lihat dan kita faham tentang anxiety ini, dia boleh memberi kesan yang sangat tidak baik kepada diri kita. Anxiety adalah gangguan mental yang boleh menyebabkan rasa cemas dan rasa takut yang berlebihan dalam diri kita. Hal tersebut membuatkan kita menjadi tidak semangat untuk melakukan kegiatan harian, termasuklah hobi yang biasa kita gemari. Rasa cemas ataupun rasa takut ini biasanya akan mengambil masa dalam tempoh yang panjang. Dan seringkali ia akan melibatkan dan membuatkan kita punya tindakan ataupun rutin harian kita terganggu dan buatkan kita akan rasa lemah daripada segi fizikal. Perasaan gugup hingga jantung berdegup kencang, kemudiannya tubuh dan pemikiran kita akan sukar untuk mengendalikan emosi saat berhadapan dengan sesuatu perkara. Ketakutan dan kebimbangan ini boleh membuatkan kita menghadapi ataupun melalui fasa iaitu peringkat serangan panik ataupun panic attack. Resah biasa atau anxiety disorder. Keresahan yang normal antaranya ialah jantung berdebar, mulut kering, tangan atau kaki akan merasa kebas, perut rasa tidak selesa, rasa nak membuang ataupun cirit-birit, susah untuk tidur, rasa badan berpeluh-peluh ataupun seram sejuk, badan berasa kejang dan tegang. Bagi gangguan keresahan pula ataupun anxiety disorder, antaranya ialah sentiasa rasa resah, gelisah, risau dan takut yang berterusan ataupun berpanjangan, aktiviti harian akan terganggu dan terjejas, mengalami kesemua simptom keresahan normal dan tubuh dan minda rasa letih yang luar biasa hingga boleh menjejaskan rutin harian sebagai manusia biasa. Anxiety akan memberi kesan yang berpanjangan dan menyebabkan kesan yang berganda sehingga terjadinya serangan panik dan ianya sukar untuk dikawal. Kekerapan serangan panik attack akan bertambah kerap terjadi jika anxiety tidak dapat dikawal. Secara keseluruhannya, anxiety dan depression bukanlah suatu perkara yang boleh kita pandang ataupun melihat dengan sebelah mata. Sekiranya kita telah terlibat dengan anxiety dan depression, maka bukanlah suatu perkara yang mudah untuk kita keluar daripada kepumpuan tersebut. Oleh hanya demikian, saya mengharap para semua untuk menjaga kognitif, emosi dan tingkah laku dengan melakukan perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang positif agar kita tidak terlibat dan tidak terjebak dengan depression ataupun anxiety ini. Akhir kata, sekiranya anda mempunyai simptom ataupun gejala yang melibatkan dengan depression dan anxiety, rujuklah kepada pakar ataupun unit kaunseling
agar kita mendapat orang kata jawapan ataupun tindakan susulan agar kita dapat mengengkang depression ataupun anxiety ini daripada terus berada di dalam diri kita dan melibatkan diri kita ini terus terganggu daripada melakukan rutin harian dengan sebaiknya.